Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddiq lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uligh والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره مقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ورسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ورسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله. Dimuliakan Fadil dan pengisi majlis kita pada malam ini, dimuliakan lagi dihormati pengurusi surau kampung Belah Dua, seluruh ahli jawatan kuasa, imam, Bilal dan semua muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah SWT. Syukur pada Allah kerana kita dapat bertemu pada malam yang mulia ini. Allah SWT di tempat yang mulia, di tempat yang penuh dengan barakah, tempat ibadah pada Allah SWT. Semoga Allah SWT kurniakan dalam hati kita semua cahaya dan kefahaman untuk kita mendalami ilmu Allah SWT. Dalam hidup kita ini, ilmu sangat penting, karena semua Rasul-Rasul Nabi-Nabi Allah utuskan untuk ilmu. Sejak Nabi Adam AS sehinggalah Nabi kita Muhammad SAW. Pegang just dia bunyi ya. Pegang boleh tak? Sejak daripada Nabi kita Muhammad, sejak daripada Sayyidina Adam AS sehinggalah Sayyidina Rasulullah SAW Muhammad, semuanya Allah SWT berikan ilmu. Karena Allah SAW Muhammad, ilmu itulah menunjukkan kemuliaan seseorang, dan ilmu itulah yang membezakan manusia dan binatang. Kata ulama Allah SWT, manusia dengan binatang ini ada beza bila manusia ada ilmu. Allah SWT. Tetapi walau bagaimanapun, manusia boleh ada ilmu, binatang boleh ada ilmu. Manusia boleh ada ilmu, binatang boleh ada ilmu. Manusia belajar daripada guru dia, belajar. Yang kedua, kuda, anjing contoh, belajar juga daripada pelatih dia, ambil juga ilmu pelajaran maksudnya. Tetapi apa yang membezakan manusia dan juga binatang ini? Yang membezakannya adalah manusia bila diajar, dididik, ditarbiah, diberi ilmu, dia faham, maka dia boleh ajarkan pula ilmu tu. Tetapi lembu ke, dia panggil apa, kuda ke, dia panggil apa, ikan lumba-lumba ke, tak kira apa saja yang dilatih, yang diberi ilmu ni, mereka hanya dapat ilmu tapi tidak boleh ajarkan ilmu. Jadi ini mulianya manusia. Bukan setakat Allah bagi ilmu, Allah fahamkan ilmu, bahkan Allah beri pada dia kelebihan untuk ajarkan ilmu. Kuda tak ajar kuda. Kuda yang terlatih tak boleh latih pula kuda yang tidak terlatih, tak boleh. Allah senang. Tetapi manusia yang terlatih, yang terdidik, maka dia boleh mendidik, dia boleh melatih. Ini keistimewaan manusia yang diberikan oleh Allah SWT. Sejak Sayyidina Adam AS sampailah Allah SWT, Nabi kita Muhammad SAW, semua Nabi-Nabi Rasul-Rasul Allah beri ilmu. Dan ilmu juga menunjukkan Allah SWT, ilmu juga menunjukkan, menandakan orang ini adalah kekasih Allah SWT. Sebab semua kekasih Allah ada ilmu. Sebelum wujud manusia, kekasih-kekasih Allah daripada kalangan para malaikat. Allah cinta pada para malaikat, Allah jadikan malaikat kekasih, dan malaikat itu berilmu. Sebenarnya dalil Quran, Allah SWT
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala, la ilma lana. La ilma lana. Tidak ada satu jenis ilmu maksudnya pada kami ni illa ma 'allamtana, melainkan yang Engkau ajar. Engkau ajar, kami ada ilmu. Engkau beri, kami ada ilmu. Semua ilmu daripada Engkau. Kalau tanpa ilmu Engkau dan tanpa pemberian ilmu Engkau, tanpa pemberian ilmu daripada Engkau, kami tidak akan ada satu jenis ilmu pun. Maka malaikat adalah hamba-hamba Allah yang diberi ilmu oleh Allah SWT, dan Allah kasih kepada mereka. Begitu jugalah Allah pilih manusia-manusia yang Allah nak bagi ilmu ini. Mereka ini adalah kekasih-kasih Allah SWT. Siapa yang paling berilmu sekali dalam kalangan manusia? Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan dalam kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, yang paling berilmu Nabi Muhammad SAW. Karena Allah SWT, Nabi SAW sendiri mengakui bahawasanya dialah Rasul yang paling banyak ilmu. Ana a'lamukum billah. Ana a'lamukum billah. Aku orang yang paling tahu, paling berilmu sekali tentang Allah SWT. Allah SWT daripada kalangan kamu ni. Allah SWT. Bukan setakat kita, bahkan Nabi-Nabi dan Rasul, semuanya Allah beri lebih pada Nabi Muhammad SAW. Semakin tinggi darjat seorang Rasul, semakin tinggi ilmu dia, semakin banyak ilmu dia. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi semua kekasih Allah, Allah beri ilmu. Allah SWT. Bahkan ayat Quran surah pertama, Allah SWT, surah 5 ayat pada surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Allah SWT. Sampailah habis. Ayat pertama pun turun cerita tentang ilmu juga. Iqra, bacalah. Baca itu ilmu lah. Baca ni dipanggil wasilah untuk dapatkan ilmu. Baca ni untuk nak dapatkan ilmu. Baca. Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan nama Tuhan kamu. Bukan baca sendiri, baca dengan Allah. Maksud baca dengan Tuhan kamu, itu bacalah dengan nama Tuhan kamu. Maksudnya kamu boleh baca, kamu boleh berilmu, Allah bagi. Tuhan kamu yang bagi. Alladzi khalaq, yang menciptakan. Sampailah Allah firman dalam ayat yang kelima itu, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah ni mengajarkan manusia apa yang manusia tak pernah tahu sebelum tu. Jadi Allah SWT, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah SWT untuk diberi ilmu yang sangat banyak, yang sangat luas, yang sangat tinggi. Dan ilmu inilah Nabi alirkan kepada kita semua. Ilmu inilah Nabi sampaikan kepada kita semua. Sehingga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu limu'allima." Innama bu'ithu mu'allima. Hanya sahaja aku diutuskan mu'allima, untuk ajarkan ilmu. Untuk itu guru, mu'allim. Mu'allim tu guru lah, mengajar ilmu. Dan Nabi SAW sabda dalam hadis yang lain, para rasul, para nabi, khususnya Nabi SAW, tidak meninggalkan harta warisan mereka dinaran wala dirhaman. Bukan duit ringgit, bukan dinar dirham, Allah SWT. Tetapi mereka mewariskan kepada orang seterusnya, iaitu ilmu. Maka kata Nabi SAW, ambillah warisan Nabi-Nabi ni. Apa? Ilmu. Siapa ada ilmu, dia pewaris Nabi SAW. Dia mengambil waris Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi sebelum ni. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu waris Nabi-Nabi. Bukan setakat Nabi Muhammad. Anbiya ni jamak bagi kataan Nabi. Anbiya jamak, maksud semua Nabi-Nabi. Para Nabi, para Rasul, pewaris ilmu mereka, pewaris akhlak mereka adalah para ulama. Ulama ni ada yang akhlak dia macam Nabi Ibrahim, ada akhlak dia macam Nabi Adam, ada akhlak dia macam Nabi Isa, ada akhlak dia campur juga dengan Nabi Muhammad. Akhlak Nabi-Nabi, sifat-sifat Nabi-Nabi, ilmu-ilmu Nabi-Nabi diwarisi oleh para ulama. Ada ulama ni dapat akhlak Rasulullah, ilmu, kefahaman macam Rasulullah SAW, alih daripada Rasulullah. Kefahaman tu Rasulullah ajak. Ada pula para ulama yang dia boleh faham Allah SWT, dia boleh hayati sifat-sifat Nabi terdahulu dan dia praktik. Kita Masya Allah, Nabi Ibrahim ni kuatnya serah daripada Allah. Ulama ni dia ikut Nabi Ibrahim, serah daripada Allah. Apa pun tak kisah, Allah semua. Ada ikut macam tu. Ada pula Nabi-Nabi Allah, ada pula para ulama yang ikut style Nabi Yaqub, sifat Nabi Yaqub. Ada Nabi macam-macam maksudnya. Satu para ulama, mereka berilmu, mereka menghayati ilmu mereka, mereka menghayati sifat-sifat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, sehingga mereka mempraktikkan pada diri mereka. Itu para ulama, para awliya dan salihin. Maka saya nak sebut banyak, majlis ilmu kita ni majlis yang agung. Kerana majlis Allah nak bagi ilmu pada kita. Bukan saya bagi ilmu, saya mana ada ilmu, saya harapkan ilmu Allah saja. Allah SWT. Kalau Allah tak bagi saya faham, kalau Allah tak bagi saya cakap, saya tak boleh cakap, saya akan diam. Tapi bila Allah bagi kefahaman, Allah bagi cakap, Allah bagi ilmu dia, bukan ilmu saya.
bukan saya hafal, bukan saya baca, bukan hak saya mengaji, hak Allah yang bagi. Ngaji asbab Allah senang. Contoh nak makan, lapang kena makan, nak berilmu kena mengaji, macam itulah. Tapi hak nak bagi kenyang ni, hak nak bagi berilmu ni, siapa? Allah. Sebab semua daripada dia, semua milik dia, kita tak ada apa. Maka kita main majlis ilmu, majlis yang kita nak ilmu Allah, dan Allah nak bagi ilmu pada kita semua. Bila Allah bagi ilmu pada kita semua, Allah nak angkat kita menjadi kasih dia. Kau syukur pada Allah. Allah senang. Kita di dunia ni kalau tinggi pangkat mana pun, jadi menteri contoh. Dia menteri. Allah senang. Menteri pula, menteri kewangan contoh. Banyak duit lah contoh, jaga banyak duit. Tapi Allah tak kasih pada dia. Berguna tak dia menteri kewangan? Tak guna. Allah senang. Hak dia kasih dunia, hak dia kasih pangkat, hak dia kasih nama. Dalam masa yang sama, dia tidak dikasih oleh Allah SWT. Yang siapa yang kasih dia? Isteri dia kasih dia, anak dia kasih dia, pengikut dia kasih dia. Tapi Allah tak kasih dia. Mungkin sebab apa? Dia ni orang, bukanlah orang betul-betul amanah atau mencari ridha Allah SWT. Kehidupan dia hanya mencari pangkat, nama, ketinggian dan sebagainya. Akhirnya mati nanti tak dapat kasih Allah. Bukan saya nak kata kat menteri yang dah lah ni, contoh lah ni. Allah senang. Jadi bila mati tak ada ridha Allah, mati tak dikasih oleh Allah, mati dia bukan tempat bahagia. Di dunia, di akhirat ni ada dua saja, syaqiyun atau sa'idun. Nak syaqi kan nak sa'id. Syaqiyun ni apa? Sengsara. Masuk mati je dia menyesal dah. Kerana ada orang waktu nak mati, Allah perlihatkan neraka pada dia, sehingga menjerit dia waktu nak mati, tersiksa dia waktu nak mati. Bahkan roh sangat susah nak keluar daripada badan dia, direntak oleh malaikat. Kenapa? Ini roh Allah sangat takut pada Allah, dan disebabkan dosa-dosa dan maksiat orang yang memiliki roh tu, dia buat tak ikut Allah maksudnya. Akhirnya roh tersiksa untuk keluar daripada jasad dia. Dekat situ menyesal dah. Dekat situ baru dia faham betapa bernilainya hubungan dengan Allah. Waktu tu dia baru dia tahu kerajaan dia tak ada apa, kekuasaan dia tak ada apa, pangkat dia tak ada apa. Baru dia tahu pangkat dia tak tolong dia, rakyat tak ada tolong dia, kerajaan dia tak ada tolong dia, duit dia tak ada tolong dia, tanah-tanah yang banyak tak ada tolong dia. Siapa yang boleh tolong dia waktu ni? Allah saja. Allah saja yang boleh bagi orang tu ucap la ilaha illallah. Satu tak kisah kita jadi Perdana Menteri ke YB ke, Tok Guru ke, Ustaz ke, Imam ke, Ketua Kampung ke, tak kisah, apa pun tak apa. Tok Ayah ke, Abang Long, tak kira apa saja. Satu saja yang kita nak, kasih Allah, ridha Allah saja. Kerja tak guna semua pangkat tu. Siapa pentinggi pangkat? Namrud tinggi pangkat pada kita lagi. Nak kira pangkat kita Namrud, dia panggil apa? Lagi berjaya dalam memiliki pangkat. Kalau bab nak berebut pangkat ni, Namrud lah paling tinggi sekali. Kita kira biasa-biasa. So, Namrud ni dia menguasai dunia tu. Dunia bawah tapak kaki dia. Dia nak buat apa kat negara tu, nak buat apa kat tempat tu, semua milik dia. Allah senang. Semua orang tunduk pada dia. Dia raja dunia, bukan raja. Allah senang. Maksudnya tempat tertentu dah, dunia ni dia miliki. Dia raja, miliki bumi ni, dunia. Tinggi pangkat dia. Tapi apa keadaan dia waktu ni? Apa dia rasa lah ni? Yang dia rasa hanyalah penyesalan, kesakitan, Allah senang, kesengsaraan, syaqiyun, sengsara. Bahkan dia sedang menyesal dah ni. Kalaulah dulu aku ikut Rasul-Rasul, kalaulah aku tak buat Nabi Ibrahim, kalaulah aku ikut Nabi Ibrahim dulu, Namrud zaman Nabi Ibrahim lah. Kalaulah aku tak Allah senang, kalaulah aku tak buat benar-benar maksiat, kejahatan, kufur ni pada Allah, kan bagus. Satu, Allah firman Al-Quran, Allah kata apa? Surah Al-Mulk, kita sudah baca. Allah kata apa? Allah senang. Allah firman, Allah senang. Ya, tu baru tu ingatlah. Tabarakalladzi bi yadihi mulku wa yadihi khairan. Allah senang. Antum nadhir macam ada Al-Quran tak? Saya baca daripada awal. Tabarakalladzi bi yadihi mulku wa yadihi khairan wa yadihi وصبيها جعلنا مسلمين إذا ألقوا الياس سمعوا لا شيء قوة تقول تكاد تمين الغيب Alam ya'tikum nadhira. Nanti bila masuk dalam kubur, malaikat akan tanya, alam ya'tikum nadhir,
Tidakkah datang kepada kamu nadhir, pemberi amaran tentang nakal, tentang azab Allah SWT? Tak ada orang peringat kamu kah? Alam ya'tikum nadhir. Kata malaikat, hampa ni nak kena azab mana ni? Awak yang berkena azab ni, awak yang berkena masuk nakal ni. Tak ada orang peringat hampa kah? Tak mau tok gua, tak ada tok gua ajak hampa kah? Tak ada rasul sampai ke hampa kah? Tak ada orang bagi amaran pada hampa tentang azab Allah pada hari ni? Pada hari ni? Pasal apa yang hampa boleh jatuh dalam nakal ni? Tak ada orang peringat hampa kah? Alam ya'tikum nadhir. Dia berkata apa? Orang kafir pada Allah, orang kufur pada Allah, orang maksiat pada Allah, orang dakar pada Allah, dia berkata apa? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Qalu bala qad ja'ana. Bahkan mereka berkata, bahkan datang kepada kami pemberi amaran. Allah SWT. Allah SWT. Dia berkata, alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Tapi kami dustakan mereka. Fakadzabna. Kami dustakan orang yang beri peringatan ni. Apa ni tok guru ni sembang ni? Apa Nabi ni sembang je habis? Seperti Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS dakwah lebih kurang 950 tahun, dekat 1000 tahun dakwah kepada kaum dia. Nabi Nuh AS diangkat menjadi rasul umur 40. Semua rasul 40 tahun lah. Daripada umur 40 tu 950 tahun dia berdakwah ke jalan Allah SWT. Dakwah Allah SWT. Tetapi yang ikut dia sikit saja. Sampai dia kata Allah firman dalam Quran tentang Nabi Nuh AS, Allah SWT, kata dia, inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Kata Nabi Nuh AS, Allah rakam dalam Quran. Allah SWT, aku ni ajak kaum aku siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak bertambah kepada mereka ini dengan dakwah aku tu pada mereka tu, mereka lari lagi. Lagi dakwah lagi lari. Lagi rajin dakwah tu, lagi rajin daripada lari. Lagi kuat dakwah itu, lagi kuat daripada tentang. Itu umat Nabi Nuh AS, kaum Nabi Nuh AS, berat ujian Nabi Nuh AS. Allah SWT, lagi siang malam, lagi lari. Allah SWT. Jadi Allah SWT, sehingga kan Nabi Nuh AS cakap pada mereka tentang dakwah, mereka tutup telinga. Tutup telinga. Semua tak mau dengar. Semua di depan Nabi Nuh, semua tak mau dengar. Biar, tak mau dengar. Satu malaikat akan tanya, alam ya'tikum nadhir, tak datang kepada pemberi amaran tu? Nabi-nabi, rasul-rasul ataupun ulama, orang soleh-soleh, tutup telinga. Waktu dia tutup telinga ramai, tak mau dengar cakap Nabi Nuh nak selamatkan mereka. Bukan Nabi Nuh nak ambil duit mereka. Nabi-nabi, rasul-rasul tak minta upah. La as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba, kata Nabi SAW. Tak minta pada kamu upah, melainkan kamu sayang kepada keluarga aku, kata Nabi SAW. Allah SWT, la as'alukum alaihi ajra. Tu Nabi-nabi, dakwah rasul-rasul, Nabi-nabi tidak minta upah. Jadi Allah SWT tak minta upah, tak minta apa, tak minta. Minta daripada selamat daripada akidah yang sesat tu. Minta daripada selamat daripada tipu daya syaitan. Minta daripada selamat daripada azab kubur. Minta daripada selamat nanti di akhirat, di mahsyar nanti, minta selamat. Rasul-rasul hanya minta kita selamat saja. Yang menggembirakan rasul-rasul, nabi-nabi, kita selamat nanti di akhirat. Allah SWT. Bila tutup telinga Nabi Nuh buat apa? Cakap guna bahasa isyarat. Tinggal itu semua. Allah. Dia bawa apa? Dalam Quran cerita, dia bawa macam ni. Angkat baju dia bawa, tutup tu. Dahsyat tak dahsyat? Dahsyat pada kita ni. Kita kuliah dengar tak? Nabi Nuh dahsyat ujian dia. Umat Nabi ni tak sampai tahap betul lah. Umat Nabi Muhammad, Allah lembut ke hati dia bang. Kita tok guru cakap tahu mana pun, taklah tutup telinga. Paling kuat dia macam macam tu kan. Yang ni tutup telinga, dah tutup telinga buat isyarat. So tinggal sembahan tu buat semua, tak boleh sembah isyarat. Dia pun ambil kain tutup. Ambil baju tutup kepala. Tak mau dengar dan tak mau lihat Nabi Nuh. Berpaling pada Nabi Nuh. Akhirnya didatangkan oleh Allah banjir yang sangat besar, tenggelam dunia ni. Akhirnya mati mereka kerana kafir pada Nabi, kufur pada Allah SWT. Tinggal dakwah rasul-rasul. Jadi Allah SWT, jadi Allah akan tanya nanti, mereka akan tanya, alam ya'tikum nadhir, tak mai ke pemberi amaran pada kamu semua? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Kami dustakan mereka. Kami tak terima peringatan mereka, tak terima amaran mereka. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Maksudnya, dan kami mengatakan Allah tak turunkan apa pun. Allah SWT, ni bukan daripada Allah ni Nabi ni ikau sendiri ni. Dia akan kata begitu. Apa ni ulama-ulama ni, tak peringatlah, jaga dia sudahlah. Apa ni nasihat contoh. Apa ni pakcik-pakcik ni, apa ni tok imam ni duk tegur orang ni. Dia pun tak betul, nak tegur orang. Dia akan kata begitu. Kami dustakan, kami tak terima. Bahkan kami tak ada apa peringatan ni, tak ada apa. Allah turun ni tak ada apa pun. Allah enjoy dulu. Allah biasalah dunia, dia kita enjoy dulu.
Allah senang. Dan depa kata lagi wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ni ayat ni power dia punya ayat dia. Makna dia. Allah kata apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu law kunna nasma'u. Kalau lah dulu atas dunia dulu. Nak kena azab dah ni. Azab di depan mata dah. Tunggu nak kena tibai nak kena azab. Cuma malaikat tanya dulu. Hampa ni awak masuk neraka sangat, orang semua masuk syurga, ramai masuk syurga. Hampa masuk juga neraka noh. Padahal Rasul turun, Nabi turun, ulama ada, orang pemberi peringatan banyak, orang baik-baik pun banyak peringat hampa, pemberi nasihat pun banyak. Masuk neraka juga hampa ni noh. Orang nak tarik hampa masuk syurga, hampa nak masuk neraka juga. Allah. Sebab tu Allah SWT dalam hadis qudsi kata salah satu, Allah kata apa? Ajaibnya hamba-hamba yang perlu diheret ke neraka ke syurga, kata Allah SWT. Ada hamba-hamba kata Allah, ajaib macam mana? Hamba ni Allah sediakan syurga penuh kenikmatan, tapi dia tak masuk syurga. Walaupun dia tak masuk syurga, tapi Allah kata apa? Allah ni paksa dia, heret dia juga masuk syurga dia. Allah nak dia masuk syurga, tapi nak buat maksiat juga. Nabi-nabi sayang dia, ulama sayang dia, Allah sayang dia, malaikat sayang, tapi dia nak buat juga benda yang Allah senang merosakkan diri dia. Itu makhluk, tu hamba Allah sebut gitu. Jadi qalu law kunna nasma'u, kalau dunia lalu kami dengar. Kau maksud dengar sini? Dengar peringatan tu, dengar amaran tu. Oh. Nasma'u ni bukan sekadar dengar, ambil amaran, ambil dia panggil apa? Peringatan, ambil pengajaran. Allah. Ustaz tu kata bahaya tinggal semayang. Aku tinggal semayang tak rasa apa ni, rupanya hati aku mati rupanya. Hati mati bahaya, takut cabut iman nanti. Astagfirullah, takut mati dalam Islam, astagfirullah, takut. Bahaya. Kalau mati dalam Islam cabut iman, naudzubillah, masuk neraka kekal, naudzubillah, takut. Dia mana takut? Dia dengar. Allah. Dengar kisah pengajaran Allah, astagfirullah. Dia jahat tapi dia dengar. Ada kawan-kawan kita ni, sahabat-sahabat kita geng muda ni, jahat. Tapi biar ustaz-ustaz cakap berdengar. Tok guru cakap berdengar. Tapi jahat tetap agak. Okey, walaupun jahat tapi ada baik sikit. Maksudnya apa? Masih lagi nak dengar. Insya-Allah satu hari dapat hidayah. Cuma apa yang dia dengar tu belum sentuh hati dia. Hidayah Allah belum mai, tapi teruskan dengar. Satu hari akan ubah hati dia. Yang penting dengar. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Ni Habib Umar kata. Ulama kita di Yaman kata apa? Tengok ahli nakal kata apa? Kalaulah kami dengar oleh pemberi peringatan Nabi, Rasul, ulama, dan juga kami guna akal. Aw na'qilu, kami guna akal untuk berfikir, ma kunna fi ashabis sa'ir. Hari ni kami tak masuk ashabis sa'ir, ahli nakal. Maksudnya yang ikut Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, yang ambil peringatan pengajaran, hanya mereka ni berakal atas dunia ni. Yang lain tak berakal. Sebab dia berkata kami tak guna akal. Kalau kami guna akal, kami tak jadi ahli neraka. Ulama-ulama yang saya mengaji ayat ni, lepas syarah ayat ni, berkata apa? Dia kata tak ramai orang ada akal dalam dunia ni. Kenapa Allah bagi akal, tak ada akal. Tapi orang kata tak ada akal, marah pula. Oi, tak ada akal kan ni? Apa ni yang cakap elok sikit? Allah kata ahli neraka akan kata kami tak ada akal, kami tak guna akal. Allah bagi akal, kami tak guna akal. Kalau lah kami guna akal untuk berfikir hari tu, orang berakal hanya orang ikut Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Walaupun saja dia SPM saja. Tu pun SPM tak lulus. SPM dia 8E semua. E nak bunyi macam A sikit. Maksudnya sedap lah tu A. Macam A juga tu. 8E tak apa, salah apa. Kalau dia ni orang yang solat, kalau dia orang yang taubat selalu pada Allah, kalau dia orang selalu khidmat pada surau, main kuliah, walaupun 8E dia punya SPM dia kerja sapu sama tepi jalan, tapi dia ahli syurga ni. Kenapa? Dia ada akal. Walaupun tak berapa nak pandai ngaji, tapi akal ada, akal untuk berfikir tu ada. Tentang azab, tentang akhirat, tentang peringatan Allah. Ada orang PhD, semayang tak? Ada orang CJ punya tinggi, sampai 3 PhD, 5 PhD, sujud pada Allah tak ada dalam sehari. Hinakan diri tak ada, besarkan diri ada. Tak berakal orang ni, kata Allah SWT, tak berakal. Mana ada akal orang tu? Dia hanya pandai, dia panggil pandai membaca, pandai menghafal saja. Akal untuk berfikir tak ada. Hak dia mengaji, dia PhD tu macam mana? Dia bukan dia berfikir dia. Yang tu dia hafal, dia baca, dia kaji. Dia guna akal. Tapi akal yang dia guna tu tak sepenuhnya, tak betul-betul guna. Dan akal dia tak sihat. Sebab ulama kata akal tu ada dua. Yang pertama akal, yang kedua akal yang sihat. Akal saja tanpa akal yang sihat, dia hanya boleh berfikir benda-benda yang bawah saja dunia, benda-benda yang dipanggil apa? Alam rendah. Yang benda-benda rendah, nak dapat sijil, nak dapat kerja, nak kereta besar. Itu benda kecil, Nak banyak tanah, itu benda kecil. Allah SWT. Tapi orang yang akal dia sihat, dia akan merasai, dia akan mendalami, dia akan menghayati bagaimana nanti bila lepas mati.
Penting aku pergi ngaji. Aku ni jahil lah, tahu lah, banyak aku dosa, taubatlah pada Allah. Aku ni tak tinggal, aku ni selalu tak sembahyang. Tak boleh macam ni, astagfirullah. Kalau akal sihat, dia akan fikir lebih tinggi lagi. Sampai menjangkau yang jauh. Orang akal tak sihat, dia hanya fikir hidup dunia. Dia nampak dunia, fikir untuk dunia. Akal kalau sihat, dia nampak jauh lagi. Nanti kubur macam mana tau? Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu diri di depan kubur, menangis basah janggut-janggut. Pengsan terus Sayyidina Uthman. Pengsan. Sahabat angkat bawa balik. Lepas jaga, sahabat Rasulullah tanya, "Wahai Sayyidina Uthman, kenapa depan kubur engkau ziarah kubur, engkau menangis sampai pengsan? Sedangkan Rasulullah kalau dalam hadis ilmu, Rasulullah akan cerita pasal neraka, engkau tak sampai pengsan pun?" Dia kata kalau neraka ni duk ramai-ramai, kata dia. Kena adab pun duk ramai-ramai. Ada kawan-kawan ramai-ramai. Tapi kalau kubur aku duk fikir aku tengah hayati kubur. Kubur ni duk seorang-seorang, kata dia. Kalau kena azab seorang-seorang, kalau kena apa semua seorang-seorang. Duk seorang-seorang lebih takut daripada duk ramai, kata dia. Bagi Sayyidina Uthman, alam kubur tu lebih dahsyat lagi duk seorang-seorang daripada nanti neraka, nanti duk ramai-ramai. Kau mana pun ramai. Ada juga kawan kena seksa sebelah. Macam kita buat kes di sekolah lah. Kita buat kes di sekolah. Lompat pagang. Allah cikgu disiplin nampak. Kita seorang lompat pagang. Ketak. Duk. Keluar nyantung. Dia panggil pula lagi ketak. Masuk dalam bilik disiplin lagi ketak. Kau nak tibai pula. Dia abang pula nak call ayah tu lagi ketak. Tadi kalau kita lompat pagang ramai 4-5 orang, cikgu disiplin nampak. Relax lagi. Alah tak apa, kita sama kena sama lah. Dia tu. Tak apa kita kena sakit sama-sama, tak apa kita jahat sama. Kena sama, tak apa, no problem. Dia tu. Neraka ramai kena. Sayyidina Uthman kata, aku tengah fikirkan, tengah menghayati bagaimana kubur nanti. Kubur seorang-seorang, jerit pun duduk seorang-seorang, panggil siapa pun duduk seorang-seorang. Tak ada siapa. Dia hayati sampai pengsan Sayyidina Uthman bin Affan. Ni akal sihat. Sayyidina Uthman memiliki akal yang sangat sihat. Kerana dia adalah murid Rasulullah. Dia adalah orang, adalah sahabat Rasulullah SAW. Nampak dah lama. Ada orang mati. Akal tak sihat macam mana? Orang meninggal dunia, dia pergi ikut sampai kubur adik-beradik dia. Dia kata depa korek lah luas sangat ni noh. Panda kecil nak masuk. Dia fikir akal tak sihat, dia fikir benda kecil-kecil. Ada ayam noh, awak depa tak pam ayam nak Tengok kubur. Kubur ni pasir noh, lembut senang korek noh. Dia fikir tu. Ni tanah batu ni. Payah korek noh, kesian. Tanya pula pengali kubur. Hamba korek berapa jam ni? Betul 3 jam. Kesian gambar noh. Di kubur. Dia kira pakai aksesori kubur. Dia bikin aksesori kubur. Allah senang. Saya main kandar tengok, kandar ni buat apa? Buat tak rapat kandar ni, bagi rapat dulu apa semua. Tapi dia tak hayati pun dia akan masuk kubur nanti. Dia tak hayati kata dia akan masuk kubur. Ada seorang wali Allah ulama, dia ziarah orang meninggal dunia. Dalam kitab dah sebut. Dia ziarah orang meninggal dunia. Dia duduk depan jenazah tu, dia menangis teresak-esak. Orang tegur dia, wahai Syekh, tak boleh menangis teresak-esak depan jenazah, tak boleh, haram. Meratap haram. Dia kata bukan aku meratap, aku tak meratap atas jenazah ni. Aku meratap atas diri aku. So aku sedang hayati, aku pula nanti akan duduk macam ni. Dia menangis tengok jenazah, menangis. Allah, menangis. Orang tak boleh menangis ke tu depan jenazah. Teresak-esak, meratap macam meratap. Tak, ni aku meratap atas diri aku. Aku nanti macam mana nanti bila aku dalam kain-kapan ni? Macam mana? Nak buat ke syurga ke nak buat ke neraka ni? Azab kubur ke nikmat kubur? Macam mana? Dah tak ada peluang, habis peluang, dah mati habis. Dia hajati menangis. Sayyidina Syekh Ibrahim bin Adham, satu hari dia duduk tepi jalan. Dia ada jenazah lalu. Orang lalu tepi dia. Orang tanya Syekh Ibrahim bin Adham, "Wahai Syekh, siapa meninggal ya? Siapa mati ya?" Tengok ni orang yang akal dia rendah. Dia fikir siapa mati? Orang tu mati. Tak apa nak kesian kat dia tu kan. Dia tak hayati, tak mendalami dia tu nanti tu. Kita akan diusung nanti. Maksud senang. Lah kita tak rasa apa lagi. Nanti kita akan rasa satu hari nanti lah orang usung aku dah lah. Nanti aku tu. Macam dulu lah kita fikir, nanti aku tua macam mana, tengok dah tua dah. Macam saya dah fikir, kalau aku umur 30 hari macam mana? Lah dah masuk 30-an dah. Lah dah fikir lah, kalau 40-an macam mana nanti ya? Kalau habis sama muda ni. Nanti saya sedang-sedang saya dah 40-an pula. Kalau panjang umur ke tak panjang umur nanti awal. Dia Allah senang. Jadi Sayyidina Ibrahim bin Adham kata apa? Hampa tanya siapa mati tu? Yang mati tu kita semua. Kita yang mati tu. Aku hampa semua mati. Maksudnya peringat mereka kena hayati. Bila tengok orang mati, kena fikir kita yang mati. Kita akan mati. Mati tu kita. Dia selesai dah kata Sayyidina Ibrahim bin Adham. Dia selesai dah. Kita tu macam mana? Allah senang. Maka awliya salihin mereka dekat lihat jenazah, mereka lebih menangis atas diri mereka lebih daripada jenazah tu. Mereka sedih tengok kawan-kawan mereka meninggal. Tapi lebih bersedih macam mana keadaan mereka. Nangis. Ada orang pergi kubur, akal dia rendah sikit. Ada orang pergi kubur mak dia tengok, lah mak meninggal dah no. Teringat mak masak cucuk kodok apa semua.
Tengok mak masak cok udang, ayah masak, ayah duk pergi buat pergi sekolah apa semua. Nangis. Okey, bagus tu. Dan tinggikan lagi. Macam mana pula nanti aku mati? Macam mana pula kalau waktu dia duduk dalam kubur? Apa nasib aku? Tu akal tinggi. Okey, jadi saya nak cerita pasal dekat dengan ilmu. Pentingnya ilmu. Kerana kekasih Allah SWT semuanya berilmu. Tengok, kalaulah kami mendengar ilmu, mendengar peringatan dan kami berakal fikir, kami tak masuk daripada ashabis sa'ir. Dia panggil apa? Ahli neraka. Senang sebab apanya? Dia tajuk kita sebenarnya, tajuk kita kuliah mana ni? Utamakan yang utama. Saya pun tak tahu saya cakap apa. Maksudnya saya kadang-kadang mau bagi tajuk, saya bercakap benda lain. Maksudnya kan nak cakap dah tu tapi ikut dia nampak macam mana. Maksudnya jadi tak apalah. Ni utama juga nak cerita pasal utama lah ni, keutamaan lah ni. Ilmu sangat utama. Kenapa? Ilmu melambangkan orang tu Allah ridha, Allah kasih. Semua kasih Allah berilmu. Kata ulama, wali Allah tak ada jahil. Wali Allah tak ada jahil. Kalau Allah nak jadikan dia wali, Allah bagi ilmu pada dia. Mesti Allah bagi ilmu. Tak ada maksudnya tak mengaji bos mata, wali. Tak, sebelum menjadi wali Allah akan bagi ilmu kepada dia. Dia jumpa orang siapa bagi ilmu sikit dia, 2-3 ilmu. Akan ada sikit ilmu untuk dia faham, untuk dia dapat terbuka dia untuk mengenal Allah SWT. Allah SWT. Tapi ada aja orang yang tiba-tiba terus dapat. Itu lain lah tu. Itu jangan berlaku lah. Selalunya berlaku dia mengaji sikit dengan bapa guru dia, mengaji sikit, tak kira mengaji 2-3 hari sekali pun Allah buka pada dia. Ada macam tu Jadi Allah SWT Muhammad. Jadi ilmu sangat penting. Ini warisan Nabi-Nabi. Ini sangat utama dalam hidup kita. Maka yang inilah akan buka segala kebaikan dalam hidup kita. Kalau kita sibuk terang mana pun kerja, kena mengaji, kena hadir pada ilmu, kena mengaji ke mana pun. Allah SWT. Selagi mana kita tak hadir pada ilmu, kita tak dapat nak dengar peringatan-peringatan amaran tu. Tak takut kita jadi macam ahli nakal tadi. Dia kata kami tak dengar. Kalau lah kami dengar dulu, kalau kami dengar kuliah apa semua, kalau kami dengar, kami berfikir pula, berakal pula. Jadi pentingnya ilmu dalam hidup kita. Ilmu itu akan mengangkat darjat kita. Allah seperti mana firman Allah SWT, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah firman, Allah mengangkat darjat orang-orang berilmu di kalangan kamu, orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu, iman dan ilmu. Darajat, beberapa darjat kata Allah SWT. Kata Sayyidina Allah bin Mas'ud, darjat di sini maksudnya apa? Orang berilmu, ulama berilmu, orang berilmu ni dengan orang yang beriman tanpa ilmu. Iman adalah Islam adalah, ilmu tak mengaji. Kitab tak mengaji contohnya, tak pergi dengar kuliah lah. Okey, kedudukannya di bawah, macam di bumi contoh. Orang beriman yang ada ilmu, kedudukan mereka Allah SWT 700 tingkat lebih tinggi daripada kedudukan orang iman yang tak mengaji. Orang iman tak mengaji di bawah. Orang berilmu dan beriman ni dia lebih tinggi. Setinggi mana? 700 darjat kata Sayyidina Allah bin Mas'ud. Satu darjat ke satu darjat yang lain setinggi langit dan bumi. Itu darjat tinggi orang berilmu, orang alim. Orang alim ni bukan maksudnya ulama mengajar lah. Tak, orang ngaji tu orang alim. Sedang orang kata Tok Guru ni alim lah. Dah duk ngaji tu alim juga. Cumanya tak mengajar lagi, ataupun memang tak mengajar, ataupun memang dia nak ngajar keluarga saja. Tak apalah mana pun. Orang ada kelebihan mengajar lebih sikit lebih. Orang sekat mampu untuk diri dia, cukup dia dikira alim lah. Alim ni apa? Kita tahu kita sembahyang macam mana, apa hukum-hukum dia. Alim ni apa? Puasa kita tahu hukum-hukum dia macam mana. Alim ni apa? Main surah kita tahu adab-adab macam mana, nak berhubungan sama kita macam mana. Tu alim lah tu. Alim maksud mengetahui. Dia tahu ni macam ni betul, ini macam ni tak betul. Tu alim. Tu alim dah. Jadi Allah SWT, ilmu penting. Allah angkat darjat orang berilmu. Allah angkat darjat. Bahkan Nabi SAW dalam satu hadis, orang-orang alim berilmu di kalangan umat aku, Allah SWT, nanti dalam syurga darjat mereka bawah pada aku, saya kata Nabi SAW. Yang bezakan aku dengan apa? Hanya satu tingkat darjat dia bang. Nabi SAW satu tingkat. Orang berilmu, alim ulama ni di bawah Nabi SAW. Ini bawah. Sangat dekat kedudukan mereka dengan Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Kerana mereka pewaris Nabi Rasul-Rasul. Jadi kita kena ambil ilmu ni, warisan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Jadi yang utama adalah ilmu. Ilmu apa yang sangat utama dalam hidup kita ni? Di antara ilmu yang sangat utama dalam hidup kita, yang pertama sekali ilmu mengenal Allah SWT. Saya tengok ni ada kuliah-kuliah dah, alhamdulillah dah. Kita tak perlu hurai dah. Ada time-time kuliah mengenai Allah, tauhid apa semua, kita ngaji sikit. Ilmu apa lagi penting? Ilmu tentang Allah SWT, syariat Allah, iaitulah fiqh ngaji. Tak apa semua sini dah ngaji, tak apa, saya tak urai dah apa. Yang ketiga ilmu tentang akhlak adab, pembersihan jiwa. Sebab ada orang sembahyang dah tapi takabur pula. Ada orang sembahyang dah, syariat betul dah, tapi riak pula. Maka tasawuf, pembersihan jiwa ni lah.
mengajarkan kita bagaimana nak hilangkan perasaan yang buruk ni, tak elok ni. Dan apa lagi ilmu kita kena ngaji? Yang keempat, ilmu tentang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaji setiap hari tak cinta Nabi Muhammad, tak sempurna kita punya mengaji, tak sempurna. Ilmu Nabi Muhammad kita ambil, ajaran Nabi Muhammad, dakwah Nabi Muhammad kita ikut. Ibadat ikut tiru Nabi Muhammad. Sallu kama raaitumuni usalli. Solat macam aku solat, macam kamu lihat aku solat. Tapi tak cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah ayah dia bagi semua kat dia. Ayah dia didik dia risik. Tapi sikit pun tak cinta pada ayah dia. Anak ni bagus ke tak bagus? Kalau kita sebagai anak, pak suap makan, pak ajak Quran, pak ajak sembahyang, pak hantar pergi sekolah. Bila kita berjaya, kita hebat, sikit tak cinta pada pak kita. Cinta, perasaan cinta tak ada. Anak baik ke anak jahat? Anak jahat nama dia. Macam itulah kita kalau umat yang tak cinta Rasulullah, sedangkan kita ambil kebaikan ni pada Rasulullah SAW. Allah utus Rasulullah untuk bawa kebaikan pada kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Rasulullah SAW melainkan menjadi rahmat, kasih sayang pada sekalian alam. Kasih sayang yang kita rasa pada hari ini adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tanpa ajaran Nabi Muhammad, kita akan tikam sama kita. Mungkin saya main surau ni, saya bawa, saya nak pancung pada orang. Bukan nak mengajar apa? Sebab tak ada rahmat, tak ada kasih sayang. Nabi tak bawa. Disebabkan Nabi main, saya main apa? Sebab saya kasih pada semua, cinta pada semua. Cinta pada orang surau, cinta pada ahli ilmu, cinta pada orang kampung ni. Kenapa semua orang umat Nabi sama kita kena cinta? Sebab Nabi ajar macam tu. Cinta, doakan umat Nabi, ajarkan, dia panggil apa? Sebarkan kebaikan pada umat Nabi, jaga umat Nabi baik-baik. Nabi suruh jaga. Disebabkan Nabi utus, maka kena cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak cinta Nabi? Ilmu cinta Nabi ni apa? Kena mengaji, wajib mengaji Syama'il Muhammadiyah. Karangan Imam Tirmidzi kah, karangan Imam Ghazali kah, karangan Al-Imam Al-Imam Al-Muhaddits Syekh Abdullah Sirajuddin kah? Tak kira apa saja imam, kita mengajilah kitab Syama'il Muhammadiyah. Di sini kalau dah ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, mesti kena cari. Allah SWT mesti kena kenal, kena cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Cinta Nabi Muhammad itulah pintu untuk kita mencapai cinta Allah. Dalilnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikut Rasulullah, ikut Muhammad, ikut aku, kata Rasulullah SAW. Ikut Nabi ni apa? Kena cinta Nabi. Kenapa Allah tak kata cintai Nabi, maka Allah cinta pada kamu? Allah kata ikut Nabi. Allah tak kata cinta Nabi. Allah suruh ikut Nabi SAW. Kenapa? Ikut itulah tanda cinta. Tanpa cinta takkan ikut. Sebab tu Allah kata fattabi'uni, ittiba'. Ikut Nabi. Apa maksud ikut Nabi di sini? Cinta sungguh Nabi sampai kamu ikut Nabi. Tanpa cinta kita tak boleh ikut Nabi pun. Kenapa anak muda pakai macam Lionel Messi, main macam Cristiano Ronaldo? Dia boleh sepak kaki kanan, tapi sebab minat Lionel Messi, belajar sepak kaki kiri juga. Gagah kaki kiri. Nampak? Allah sana. Akhirnya dia main tak elok. Orang kutuk dia. Walaupun kutuk dia bangga. Aku macam Lionel Messi kata dia. Tu pelik lah budak tu. Sebab dia rasa dia tenggelam dalam apa yang dia cinta tu. Nampak kutuk aku tak macam Cristiano Ronaldo, tapi aku rasa aku macam Cristiano Ronaldo. Baju aku 7. Aku punya main free kick aku pun kangkang elok semua. Free kick aku macam Cristiano Ronaldo. Ni masalah. Dia akan ikut betul-betul orang yang dia cinta. Nampak? Cinta, kekuatan ikut di situ. Bila kita cinta, kita akan ikut sungguh-sungguh. Maka kalau kita nak pulihkan anak muda pada hari ni, tanam cinta Rasulullah dalam hati dia. Anak muda paling bernilai pada zaman ni. Anak muda sangat bernilai. Kita sebagai orang yang maksudnya orang lama, orang senior ni, apa kita nak buat? Hargai maksudnya anak muda yang ada di zaman ni. Macam mana nak hargai mereka, nak jaga umur mereka yang muda ni, untuk selamatkan mereka ni? Kita kena fikir buat program untuk mereka. Program yang terbaik, yang pertama saya bukan program PUBG. Lah orang buat program PUBG, nak buat apa program PUBG? Nak tanam apa dalam program PUBG? Dok-dok kita nak dakwah mereka ni. Kita tengok ustaz main PUBG juga. Macam mana ustaz nak dakwah ni? Ustaz pun PUBG juga. Ustaz tu lagi gelak lagi kuat. Tembak. Ustaz lagi semangat lagi. Saya dah bang dalil dekat kawan tu, dia tak ada ustaz dia semangat ke apa, sebab kita kena hayati orang dia buat dalil pula. Padahal dia memang minat PUBG pun, tidak melambat main PUBG. Jadi tak boleh ke tu. Silakan yang nak buat program macam tu keadaan muda, tapi yang paling utama sekali, orang utama. Cerita yang paling utama ni hari ni. Yang paling utama cerita pasal kat muda, anak-anak muda ni, sifat Nabi, akhlak Nabi, mukjizat Nabi. Sampai dia rasa, masya-Allah Nabi macam tu lah. Nak ikut Nabi lah. Allah agungnya Nabi. Akhirnya akan terpadam rasa hebatnya orang kafir, orang fasik dalam hati dia. Akan terpadam kecintaan, kebesaran hati dia tentang tokoh-tokoh yang jahat, yang tak baik, yang kafir, fasik dalam dunia ni. Akan keluar sikit. Akhirnya kata apa, aku nak ikut Nabi ialah cinta Nabi. Sampai sedawat pada Nabi menangis. Dengar Allah SWT nasyid apa Rehan? As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul. Ya Allah, menangis. Kenapa? Cinta dalam hati dia.
Kenapa cinta? Dia kenal, dia hayati sifat Nabi, dia hayati akhlak Nabi, dia hayati, dia mengetahui Nabi itu macam mana. Nabi itu tubuhnya macam mana, wajahnya macam mana, hidungnya macam mana, giginya macam mana, percakapannya macam mana, jalannya macam mana. Dia mengaji syama'il Nabi SAW. Maka program pertama kena buat pada anak muda ni, kebangkitan anak muda pada hari, yang penting kita kena ambil dia macam mana? Buat program cinta Rasulullah SAW. Dari situ dia makan cinta Allah. Bahkan Allah akan cinta pada dia. Yuhibbukumullah. Ikut Nabi, cinta Nabi, yuhibbukumullah. Allah cinta pada kalian, kata Allah SWT. Sampai kita jadi kaum apa? Kaum yang Allah kata, kami akan datangkan satu kaum. Siapa yang murtad daripada agama ini, kata Allah, tak ikut agama ni, kami akan datangkan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah SWT. Mereka cinta pada kami, kami cinta pada mereka, dan mereka itu cinta kepadanya, itu kepada Allah SWT. Nak dapat cinta Allah, hendaklah mengenali Rasulullah, mencintai Rasulullah, ikut akhlak Nabi, ikut cara Nabi, ikut tauladan Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri kamu, sungguh bagi kamu wahai umat, pada diri Rasulullah SAW itu ada ikutan yang baik, contoh yang baik. Bukan Cristiano Ronaldo, kata Allah, kata bukan Lionel Messi, bukan Ronaldo, bukan dia panggil apa lama sikit tu, apa Maradona ke apa semua, tak. Allah kata Nabi Muhammad SAW. Cuma masalah kita tak kenal Nabi lah. Anak muda kalau tanya dia, Nabi hidung macam mana, Nabi hidung macam mana, tak tahu tak ada. Rasulullah jalan macam mana, tak tahu. Rasulullah ni dia dengan sahabat dia akhlak dia macam mana, tak tahu, nak urai. Kita nak lahirkan generasi anak muda pada hari ni, tahu cerita pasal Nabi, suruh dia cerita pasal Nabi, dia boleh cerita. Dia cerita lebih syarah kat kawan dia, Rasulullah ni macam ni. Kan nampak mulia dia. Takat cerita bola, strategi bola 4-4-2, 4-3-1 apa semua, biasalah. Coach boleh cerita itu. Dia cerita pasal Rasulullah, cerita pasal kenal Allah SWT, pasal ilmu, itu hebat tu. Sepi mana pula ni saya tengok anak muda cukup ramai. Bukan sebab kita, sebab kebangkitan anak muda dah sampai. Bawa senang. Pergi mana pula ni? Tak kira negeri mana kita pergi. Anak muda punya ramai. Baru ni buat program lah, program. Lagi ramai kita tengok, lebih 1,000 lebih anak muda ramai. Anak muda semua. Allah senang. Maksudnya dah sampai zaman kebangkitan anak muda dah bangkit nak balik pada agama. Anak muda dah betul-betul nak pegang pada agama Allah SWT. Cuma siapa nak bimbing mereka? Siapa nak bawa mereka? Ni dah zaman kita kena ambil mereka. Bukan takat kita kutuk mereka. Apa lepak ni kita ni, apa ni duk kira kobing apa ni warna apa semua ni, apa budak-budak ni tak boleh tu. Kobing kau bagi dia lah. Kita macam mana? Cuba fikir macam mana aku nak tackle hati dia, macam mana aku nak dekati dia, macam mana aku nak doa pada dia supaya dapat hidayah Allah. Oh, anak muda ni dahsyat, semua bangkit. Sampai mai dalam Malaysia ni yang ada tattoo lah, yang rambut, maksudnya rambut dai mai sudah. Selawat juga pada Nabi SAW, insya-Allah lepas tu dia akan baik. Jadi Allah senang mat, dah tanah. Dah masuk tu dah. Jadi kesimpulannya Allah senang mat. Yang pertama kita kena mengajilah. Ilmu penting, dan kita kena mendalami, menghayati bagaimana untuk kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Besar cinta Rasulullah SAW. Kita nak jadi macam generasi sahabat Nabi. 843 orang. Generasi sahabat Nabi ni generasi yang sangat cinta Rasulullah. Sebab tu generasi tu bangkit. Satu generasi tu hebat. Satu generasi tu boleh menguasai dunia. Satu generasi tu sangat hebat dakwah mereka ke jalan Allah SWT. Macam mana? Sebab mencintai Nabi SAW. Jadi ilmu yang kita ngaji, ilmu cinta Nabi SAW. Jadi nak cinta Nabi, banyakkan selawat pada Nabi Muhammad SAW. Anak muda kena selawat pada Nabi banyak. Paling kurang Allah SWT tiap hari paling kurang 300 kali. Kalau boleh buat 1000 kali sehari bagus. Dan ketahuilah bahawasanya kita sedang duduk di bulan Rajab. Dan bulan Rajab bulan yang sangat dianjurkan kita banyakkan istighfar. Ulama susun istighfar untuk kita sisi Rajab kita. Istighfar diambil daripada hadis Nabi, daripada Al-Quran. Dan antara istighfar dianjurkan pada kita, istighfar 70 kali, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca 70 kali. Paling kurang sehari sekali lepas insya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Ni time kita nak taubat pada Allah, ni time kita nak balik pada Allah, ni time kita nak cuci hati kita, nak cuci dosa kita. Dia panggil Rajab bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Tabrani. Rajab adalah bulan Allah. Dan Rajab ni adalah bulan istighfar. Dianjurkan kita banyakkan istighfar. Nak cuci jiwa kita supaya kita dapat masuki Syaban dan Ramadan, kadang kita ni hati kita elok, diri kita elok. Maka banyakkan istighfar dalam bulan ni. Selawat pada Nabi salawat, istighfar pun kena banyakkan juga. Istighfar banyak-banyak. Istighfar ni bagus. Kerana saya pernah tanya tok guru saya dulu. Saya tanya apa? Selawat dengan istighfar mana boleh? Dia jawab senang. Dua-dua kena buat kata dia. Selawat, istighfar. Kerana istighfar ni dia macam enjin yang besar untuk Allah senang gerakkan
Allah senang. Untuk dia menjadi pencuci yang sangat kuat untuk hati kita. Selawat bagus, selawat. Dalam selawat pada istighfar dah. Sebab kita boleh kita selawat, malaikat istighfar pada kita. Tapi istighfar tu dia ada keistimewaan yang tersendiri. Satu Nabi tak pernah tinggalkan istighfar. Allah senang. Walaupun dia maksum sekalipun. Dalam hadis riwayat yang sahih, Nabi kata, aku setiap hari aku istighfar pada Allah 70 kali. Riwayat lain 100 kali. Walaupun maksum sekalipun. Kenapa besarnya kelebihan istighfar? Allah senang. Jadi istighfar pada Allah SWT banyak-banyak bulan Rejab. Kata ulama, bulan Rejab adalah gerbang Ramadan. Sebagian ulama lain mengatakan Rejab ni dia adalah waktu tanam benih. Waktu tanam benih dipanggil bulan Rejab. Bulan Syaban waktu siram pokok tumbuh, siram jaga elok. Bulan Ramadan adalah bulan kita nak kutip buah, nak petik buah, nak rasai buah, nak rasa manisnya buah tu. Bulan Rejab tanam benih durian. Bulan Syaban jurih pokok durian. Bulan Ramadan dia keluar buah. Makan durian punya sedap. Akan rasa betapa indahnya hubungan dengan Allah, betapa nikmatnya, betapa indahnya, betapa bahagianya hubungan ataupun zikir pada Allah SWT. Kemuncaknya Ramadan. Dan bila kita dapat di Ramadan, kita akan terus sepanjang tahun. Ramadan tahun ni sampai Ramadan akan datang. Tapi permulaannya bila nak rasa semua ni? Rejab ni cuci jiwa, mujahadah, jaga mata kita. Bulan Rejab juga bulan haram. Bulan haram ni bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Allah SWT. Maka siapa yang ibadat pada bulan Rejab ini, disebut oleh Sayyidina Allah bin Abbas mentafsirkan hadis ayat Quran tentang kelebihan bulan haram ni. Sebab ibadat dalam bulan haram ni pahala dia digandakan oleh Allah SWT. Tak sama dengan bulan lain. Hari ni kita mengaji ni kuliah maghrib. 3 hari lepas bulan Jamadil Akhir kita mengaji tak? Tak sama. Hari ni mengaji lain, hari tu mengaji lain. Kenapa? Hari ni adalah bulan sangat mulia, sangat mulia, bulan haram dan pahala digandakan oleh Allah. Jamadil Akhir tu kita mengaji majlis ilmu mungkin dapat 1000 pahala. Hari ni mungkin dapat 100,000 pahala. Kenapa digandakan apa dipanggil pahala amalan dalam bulan Rejab? Dah hati-hati juga maksiat pun kata Sayyidina Allah bin Abbas, maksiat pun digandakan juga dia punya dosa dia. Kerana kita tak hormati bulan mulia. Sebab maksiat dalam bulan Rejab ni, maksiat dia tambah dia punya dosa dia. Maka taubat pada Allah cepat-cepat. Jaga, pelihara mata kita, pelihara hati kita, pelihara lidah kita bila maksiat pada Allah SWT. Maka yang terakhir, dah kesimpulan dah tadi. Ni kesimpulan pada kesimpulan. Allah senang apa kali kesimpulan? Allah senang. Dah habis dah ni. Jadi semua-semualah kita menuntut ilmu, kerana ilmu itulah kunci untuk dapat kebaikan, dapat kecintaan, dapat ketaatan pada Allah SWT. Dan semua-semualah kita untuk mempelajari tentang Rasulullah, sirah Rasulullah, syama'il Rasulullah, tentang mukjizat Rasulullah, ceritakan pada anak kita, ceritakan pada cucu kita tentang Rasulullah SAW, sehingga timbul iman yang kuat dalam hati mereka, sehingga sempurna iman mereka, sehingga mudah mereka masuk syurga bersama Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, berdoalah banyak-banyak pada Allah SWT. Tiap-tiap hari minta Allah selamatkan kita ni akhir zaman. Ni zaman musibah, ni zaman wabak, ni zaman macam-macam, zaman penipuan, zaman penindasan, zaman kezaliman, zaman kerosakan. Yang penting adalah kita berdoa pada Allah keselamatan kita, anak kita dan juga semua umat Nabi Muhammad SAW. Bangun malam kalau boleh menangis minta kepada Allah, ya Allah selamatkan aku, selamatkan umat. Kalau boleh lepas sembahyang minta selamatkan umat. Minta Allah fil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Jangan tinggal doa untuk umat Nabi SAW. Ni akhir zaman dah. Nabi sebut siapa yang istighfar pada umat aku, siapa istighfar pada orang muslimin atau orang mukminin, apa kelebihan dia? Dia akan dapat pahala sebanyak mana orang mukmin yang ada. Pahala sebanyak orang muslim yang ada. Kata ulama, orang muslim, orang mukmin ni ada sejak zaman dulu ni. Termasuk meninggal dah lah. Yang akan datang banyak orang mukmin. Sebanyak mana Allah ciptakan orang mukmin, orang Islam ni, sebanyak tu kita akan dapat pahala. Kalau kita buat apa? Tu hadis sahih tu. Kalau kita kata Allah fil muslimin muslimat, Allah fil muslimin muslimat, Allah fil ummati sayyidina Muhammad, kita akan dapat pahala waktu tu, pahala sejumlah muslimin mukminin yang ada, yang Allah ciptakan. Banyak ah. Sebab tu kata sebagian ulama, siapa nak naik martabat awliya Allah, wali-wali Allah, nak jadi wali-wali Allah, kekasih Allah lah, doa untuk umat Nabi SAW. Sebab pahala banyak. Darjat Allah akan angkat, kemuliaan Allah akan bagi. Jadi mengaji sungguh-sungguh, maksudnya kenal Nabi, ikut akhlak Nabi Allah, dan berhubungan baik sama kita, jangan menyakiti sama-sama kita, menghormati sama kita, kasih sayang sama kita, buat program-program menyatukan semua tokoh-tokoh masyarakat di sini, jumpa ketua-ketua kampung sini, jumpa tokoh-tokoh sini, jumpa orang yang ada anak-anak buah ni, jumpa semua, buat seprogram di surau kita atau di mana, satukan mereka dengan nama cinta Allah, cinta Rasulullah SAW, dengan nama untuk keselamatan umat akhir zaman, untuk peringatkan pada umat Nabi SAW. Semoga Allah SWT jadikan surau ini surau yang penuh barakah, surau yang menjadi asbab hidayah Allah SWT pada semua orang Korea ini, khususnya anak-anak muda. Dan semoga Allah SWT beri kepada surau ini rezeki yang luas, rezeki yang banyak, untuk terus mengadakan program, untuk terus mengadakan
apa yang diridai oleh Allah, apa yang saya manfaat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir pada hari ini Allah beri kebaikan, keridaan dan juga kelebihan dan juga anugerah yang terbesar dunia dan akhirat. Juga pada isteri kita, suami kita, anak kita, zuriat kita, semoga Allah jadikan rahmat majlis ini sampai kepada mereka semua yang tak hadir. Semoga ahli qaryah kita yang tak hadir pada waktu ini, tak kira lah yang semayang tak semayang, semualah yang bagus dan tak bagus, semua Allah beri kebaikan semuanya, dan semoga Allah beri rahmat dan juga hidayah kepada mereka semua ahli qaryah ini. Karena sebab kita mengadakan majlis yang penuh rahmat ini. Dan semoga Allah SWT jadikan anak-anak kita, cucu-cucu kita orang baik-baik, orang soleh, orang alim, orang ulama, orang yang dekat dengan Allah, dia sebabkan kita datang majlis ilmu. Dan semoga Allah SWT jadikan ibu dan ayah kita ataupun tok wan kita, tok nenek kita yang telah meninggal dunia, diangkat azab mereka dalam kubur, diberi keluasan kubur, dia sebab kita datang majlis ilmu macam ni. Dan semoga ibu kita, ayah kita dan semua keluarga kita yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia, Allah beri kepada mereka anugerah Allah yang terbesar, kebahagiaan dunia dan akhirat, syurga Allah yang mulia, syurga Allah yang luas. Dan semoga Allah SWT berikan pada hati kita ini, Allah masukkan hati kita ini kecintaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerinduan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekuatan untuk ikut sunnah Nabi Muhammad, kekuatan untuk ikut akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah beri kekuatan dalam hati kita untuk ikut dan untuk mempelajari ilmu-ilmu berkenaan dengan sifat peribadi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang menjadi asbab senyumnya Rasulullah, gembiranya Rasulullah dengan apa yang kita buat. Dan semoga Allah jadikan kita ni umat yang menggembirakan hati Nabi Muhammad, yang dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita ni hamba-hamba yang diampunkan oleh Allah dalam majlis ini. Semoga dosa-dosa kita yang kecil atau yang besar saat ini Allah hapuskan semuanya. Dosa yang kita ketahui, dosa yang tidak ketahui, dosa zahir, dosa batin, dosa yang kita sembunyi, dosa yang kita zahirkan pada orang, dosa besar atau dosa kecil, semua yang dosa kita mudah-mudahan Allah ampun saat ini. Saat sangat mustajab, saat mulia, saat bulan yang haram, bulan yang diagungkan, semua bulan yang diberi kelebihan oleh Allah SWT. Semoga Allah hapuskan dosa kita, dosa keluarga kita, dosa kawan-kawan kita, dosa semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selamat kita daripada fitnah dajjal, Allah selamat kita daripada fitnah akhir zaman, Allah selamat kita daripada wabak, daripada kezaliman, daripada penindasan, daripada penipuan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyul Qayyum, satukanlah hati kami ya Allah dan mencintaimu, mencintai Rasulmu ya Allah. Satukanlah hati kami untuk mencari ridha-Mu ya Allah. Keluarkanlah hasad dengki dalam hati kami ya Allah. Keluarkanlah kebencian dalam hati kami ya Allah. Jadikanlah kami umat Nabi Muhammad yang saling kasih sayang ya Allah, saling bertolong-tolong dalam perkara taqwa dan kebaikan ya Allah. Jangan Kau jadikan kami umat yang bertolong-tolong dalam permusuhan ya Allah dan juga maksiat ya Allah. Jauhkanlah kami dan menolong perkara maksiat ya Allah, permusuhan ya Arhamar Rahimin. Satukanlah hati kami ya Allah untuk menuntut ilmu-Mu ya Arhamar Rahimin. Satukan hati kami untuk berdakwah ke jalan-Mu ya Allah. Satukanlah hati kami untuk mencari kebaikan dari ridha-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua pihak penganjur. Semoga kita dapat bertemu lagi di masa akan datang. Sallallahu alaihi wasallam.